Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat, ini Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirah hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, dengan harapan insya-Allah segala ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita berada pada juz 1 bab ke-10 pada menyatakan wirid-wirid dan tertibnya. Masih di sini. Kita masuk kepada wazifah yang kedua, muka surat 559 bagi cetakan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hadir wal hadra hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Ya, ini wazifah yang kedua di dalam waktu ini ialah berbuat kebajikan kepada manusia yang berlaku pada adat orang pada ketika ini, seperti melihat akan orang sakit dan menghantarkan jenazah, dan menolongi orang yang berbuat kebajikan, dan hadir di dalam majlis ilmu yang memberi manfaat dan menyampaikan segala hajat orang yang muslim. Maka jika tiada ada pada waktu itu atau waktu ini suatu yang demikian itu, maka kembali engkau kepada wirid yang keempat dahulu itu, iaitu membaca akan segala doa yang tersebut dahulu itu, dan membayangkan zikrullah, dan membayangkan sembahyang sunat juga, jika sunat sembahyang sunat jikalau berkehendak akan dia. Wirid yang ketiga iaitu daripada waktu duha pada hari itu hingga gelincir matahari. Jadi wirid yang ketiga iaitu di mana mula daripada waktu duha pada hari itu hingga gelincir matahari. Apabila selesai ia daripada wirid yang kedua dahulu itu, yakni apabila selesai daripada segala doa dahulu itu dan daripada segala zikir dahulu itu, iaitu daripada membaca Al-Quran dan tafakkur dahulu itu, dan selesai pula daripada sembahyang duha dahulu itu dan segala yang tersebut dahulu itu, maka tambahi pada waktu ini 2 wazifah. Jadi hadirin hadirat abizakumullah, ada orang tuduh sufi ni pakai serban je, suka pakai tongkat, jalan nampak macam orang tua tapi masih muda. Dia tak buat apa-apa. Siapa kata? Tengok ni. Jadi dia wirid ulama tasawuf ni, tengok ada wazifah kedua, wirid yang ketiga, wazifah pertama bagi wirid yang ketiga. Setelah duha, baca Al-Qurannya, tafakur dan zikir. Ini diajarkan dalam kitab-kitab tasawuf. Disuruh, dituntut, dididik, dilatih. Kalau betul-betul ikut tareqah, ikut tasawuf, ini memang waktu dia dah tak buat benda lain dah. Dia memang berzikir sahaja. Tapi ada yang kritik, yang pembenci tasawuf dia akan kritik. Apalah tasawuf ni buat wirid zikir ni tak warid, bid'ah, Rasul tak pernah buat, melebih-lebih, beribadah melebih-lebih. Rasul tak suruhlah ibadah lebih-lebih. Ada yang kata macam tu. Lepas tu bila ada yang mungkin kelihatan tidak terlalu banyak wirid tapi pakai sebab pakai tokat, dia kata pula orang tasawuf itu zuhud, banyak berzikir, duduk dekat masjid, dia suruh zikir dekat masjid pula. Jadi yang namanya orang dah benci tasawuf, buat perkara baik macam mana pun, ada je alasan dia untuk jadi bid'ah.
Itu fallacy yang banyak Wahabi sebarkan di luar sana, yang kita pada hari ini perlu muhasabah. Jadi orang tasawuf, dia wirid banyak, zikir banyak, pakaian tu ada yang berpakaian jubah dengan tongkatnya, dengan serbannya, kerana dia berusaha untuk ikut segala sunnah Nabi SAW. Berusaha selagi yang mampu. Pakai siwaknya selagi yang mampu, dia buat. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ada yang benda tu benda sunat, kan? Benda sunat. Dia memandang, dia membaca syama'il baginda SAW bersiwak. Dia pakai siwak. Ini contoh dia. Bersiwak. Misalan dia. Dia membaca hadis Nabi SAW pakaiannya adalah qamis. Qamis ni bahasa Melayu dia jubah lah. Dia pakailah jubah. Okey, ada riwayat Nabi pernah pakai jubah warna A, warna putih dan lain-lain. Dia pakai warna putih. Ada dia pernah baca warna merah, pakai warna merah. Tergantunglah, tergantung mana yang sesuai. Manusia ni hati dia ada kecenderungan. Kita tak boleh nak kata tak ada. Semua orang hati dia ada kecenderungan, atau bahasa zaman sekarang panggil fashion kan. So ada orang dia nak ikut sunnah, tapi kecenderungan fashion dia lebih kepada warna putih. Ada kecenderungan lebih kepada warna hijau. Ada kecenderungan lebih kepada warna merah. Tergantung. Dan dia melihat nas di dalam hadis tersebut. Disebut dalam syama'il. Apa warna yang Nabi pakai? Oh, okey, Nabi pakai ni. Bolehlah dia pakai tu. Dia naklah pakai tu. Takkan benda tu kita nak halang, tuan-tuan. Mungkin ada yang kata, tak sesuai lah dengan daerah sini. Bagi yang rasa tak sesuai, tak nak pakai, hak, jangan pakai. Tak ada masalah. Tapi bagi yang nak pakai, tak ada masalah. Macam saya, kalau nak pakai jubah macam Mesir, yang dekat imam-imam kat masjid tu, saya agak susah. Kenapa saya agak susah? Sebab saya tak biasa, tuan-tuan. Kan? Saya tak biasa. Dulu, waktu 1997, 98, saya okey. Saya boleh pakai. Sekarang saya susah untuk pakai yang tu. Sebab nanti, yelah, saya tak ada pun. Ada baru beli pun. Saya pakai macam tak sesuai je saya pakai. Kecenderungan saya untuk tidak pakai je tadi. Sebab saya pakai jubah Morocco. Kalau saya nak kena pakai jubah lah. Sebab jubah Morocco ni yang saya dah 8 tahun duduk sana bersama orang Morocco. So hati saya kecenderungan kepada jubah Morocco. Apa masalah? Dia tak ada masalah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni contoh dia. Dan saya lama di pondok di Indonesia, di pondok pesantren tradisional. Saya memang pakai sarung, pakai baju takwa seperti ini. Ini pakaian saya. Saya dah lama di Maghribi, so saya pakai topi songkok ala mereka. Tapi mungkin ada ustaz yang pakai songkok hitam, singkit hitam lah. Ada ustaz cenderung pakai songkok warna putih, putih lah, tak ada masalah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jangan pula label. Ni pakai songkok hitam ni, parti dia ni. Yang pakai songkok putih ni parti. Astaghfirullahalazim. Tak adalah orang pakai putih ke hitam. Kecenderungan rasa sesuai yang mana. Tak ada masalah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kena faham konteks tersebut. Jadi jangan hanya sebab dia pakai jubah, pakai sorban, pakai janggut panjang, kita label dia macam-macam. Jangan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini jadi kalau ada yang pakai macam tu, itu memang pakaian dia. Dia cenderung seperti itu. Seperti ada orang yang tak pakai jubah, pilih nak pakai seluar jeans ke, nak pergi selagi tak buka aurat lah. Tak apalah. Kan? Orang biasa, orang awam, contoh dia. Takkan kita nak terus, dia ni fasik. Kerana berpakaian. Dan lain-lain. Ustaz, dulu ada fatwa. Zaman dulu ulama ada fatwa tentang pakai tie di Indonesia. Pakai tie ni pakaian orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu istimbat dia pun ada kaedah dia. Bukan pakai pukul rata macam tu. Dia tengok gharat dia. Dia tengok dia pakai tu kerana apa? Ilat hukum tu ada. Ni saya nak bagi tahu. Mungkin ada di kalangan orang-orang
Nama pun PhD, ada PhD tapi tak faham bab fiqh mendalam sebab dia bidang dia mungkin bukan dalam bidang fiqh tapi mungkin bidang dia dalam bidang hadis. Kita maklumlah. Dia tak baca kitab-kitab fiqh. Tapi kita bagi tahu Imam Ibn Hajar dia letak parameter tashabbuh, menyerupai orang kafir di mana jatuh kufur atau menjatuh haram. Sebab hadis dia man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka ia termasuk di kalangan mereka, di kalangan kaum tersebut. Hadis ini kalau kita lihat nas dia umum, dia boleh bermaksud ini kaum kafir. Jadi barang siapa yang pakai menyerupai kaum kafir, maka dia pun jadi kafir. Kita boleh terjemahnya itu. Dia boleh terjemah juga barang siapa menyerupai orang kafir, dia di kalangan orang kafir, berarti dia dah macam perangai orang kafir tapi tak sampai jatuh kufur. Pun boleh juga. Maksud dia boleh itu bukan saya kata boleh. Maksud saya adalah keumuman hadis tersebut macam-macam boleh maksud. So kita tak boleh mudah terus siapa pakaian macam tu dia kafir. Tak boleh. Itu takfiri tuan-tuan. Bahaya hukum kafir mengkafir itu. Bahaya. Nah, jadi dia macam mana? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Imam Ibn Hajar Haytami diletak parameter kepada 3. Apabila seorang itu memakai pakaian seperti pakaian yang dipakai oleh orang kafir. Maka kalau dia pakai sebab dia ridha dengan kekafiran dia, maksud dia bagi dia kufur itu benar, maka dia boleh jatuh kufur. Ini dia boleh jatuh kufur sebab dia ridha dengan kekufuran dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dia ridha dengan kafiran dia, maka dia boleh jatuh kufur. Tapi kalau dia menyerupai orang kafir, tapi bukan dengan niat untuk menyerupai orang kafir, tapi kerana dia hanya suka dengan pakaian tersebut, trend tersebut, ciri-ciri tersebut, maka dia dihukumkan haram, tak jatuh kufur. Dia cenderung nak menyamai, niat memang nak sama dengan orang kafir, tapi dia tak reda kufur. Niat, dia suka dengan orang kafir ni, dengan bangga dengan dia punya contoh dia, tapi dia bukan reda dengan kufuran dia. Maka dia tak jatuh kufur, tapi dia berdosa. Tapi kalau dia pakai pakaian tersebut tak melihat dari segi kekufuran sama sekali, tapi hanya mungkin kerana itu pakaian cantik, hot on nadar, apapun alasan dia, tapi bukan sebab dia ada niat nak sama dengan orang kafir atau disebabkan kekufuran tersebut. Mungkin kerana perkara yang lain. Seperti trend, bukan trending sebab kekufuran, tapi trend pakaian tersebut. Contoh dia, saya suka kelab bola. Memang kelab bola tu ada orang yang bukan Islam. Banyak orang yang bukan Islam. Kan? Tapi bukan sebab membahas Islam atau tidak. Dia hanya kelab bola. Kan? Saya ni suka kelab bola. Kelab bola tersebut misalnya saya pakai sebab kelab bola tersebut. Bukan masalah agama. Tidak ada. Qat'un nazar. Memotong penglihatan. Tidak melihat dari segi agama sama sekali. Hanya melihat kerana kelab bola. Sebab kelab bola ni sekarang mungkin kelab tersebut semuanya kapiak. Contoh dia. Tapi boleh jadi dalam masa setahun depan, tiba-tiba semua yang ada dalam tu separuh daripadanya Muslim. Macam mana? Macam Muhammad Salah. Senyum salah, tak senyum salah. Ni ada yang kata macam tu. Muhammad Salah dalam Liverpool, misalan dia. Ni macam mana? Saya bukan penyokong Liverpool lah. Saya kata bukan dia. Jadi macam mana? Tak, sebab dia hanya kerana melihat pada kelab bola. Kita jangan jadi jumut pula. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang sokong Liverpool, maka dia ni sama-sama kapiak. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tergantung. Dan lalu ulama juga membahas. Dia ada kriteria dia, tuan-tuan. Apakah pakaian yang menyerupai orang kafir itu secara mutlak sama je, kafir pakai je, tak boleh pakai? Tai yang diharamkan pada waktu itu, kisah dia itu menjadi pakaian khusus
orang bukan Islam yang dipakai terutamanya oleh rahib-rahib, father-father waktu itu. Ini cerita dia. Jadi dia dianggap sebagai pakaian agama. Ada yang berpendapat kriteria dia kena menjadi ciri khusus. Tapi ada ulama kata tak juga. Khilaf lah. Ada ulama kata tak, not necessary. Why? Dia bagi contoh. Dia bagi contoh di dalam kitab Raddul Muhtar, baginda Nabi Muhammad SAW pernah pakai selipar kalau tak salah. Sejenis selipar yang menjadi ciri khusus selipar atau sandal bagi rahib-rahib Yahudi yang dipakai oleh rahib Yahudi sahaja. Ini macam mana? Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi apakah dia jatuh kufur tuan-tuan dan puan-puan terus sebab dia pakai jadi Yahudi? Tak semestinya, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Banyak lagi perkara-perkara yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi tidak semudah itu. Sebab tu kita kena baca teliti dalam kitab-kitab furu'. Beza kita baca hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kita istinbat, maksud kita kata kita ahli hadis, kita kembali kepada Quran dan sunnah. Takut nanti kita salah cara istinbat kita. Sebab apa? Sebab hadis tu umum. Nanti susahlah Syekh. Takkanlah ada orang pakai baju baju bola aje. Ni bola ni kelab ni dekat UK, kat England. Terus ni dah sesat, dah kufur, dah na'udzubillah. Saya tak boleh macam tu. Ni bahaya. Ni lebih-lebih bahaya sebab bila berbincang perkara-perkara yang bersifat agama yang seperti ini, kita tidak boleh mudah-mudah. Kita tak boleh mudah-mudah mengkafirkan orang. Bahaya, jangan. Ini pemikiran ekstrim. Menyesatkan orang hanya sebab pakai pakaian yang sama dengan orang yang bukan Islam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dia pun niat, dah sebut niat gharat tadi. Kan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wazifah pertama, berbuat usaha yang menyampaikan kepada kehidupan yang tak dapat tiada daripadanya, seperti berusaha atas belanja dirinya atau belanja sekalian orang yang wajib atasnya. Nafkahnya itu, tetapi usahamu dan perniagaanmu itu dengan benar dan dengan amanah, dan jangan engkau melupakan akan zikrullah Ta'ala di dalam sekalian pekerjaanmu itu. Dan hendaklah engkau menyampaikan, menghinggakan daripada usahamu itu sekadar hajatmu bagi sehari semalam jika engkau kuasa atas usahamu itu pada tiap-tiap hari. Dan apabila hasil engkau pada tiap-tiap hari itu akan yang mencukupi di dalam sehari semalam itu, maka hendaklah engkau kembalikan kepada berbuat ibadat akan Tuhanmu dan mengerjakan engkau akan segala wiridmu dahulu itu, kerana ibadat itu bekal di dalam akhirat, dan bekal itu terlebih sangat hajat kepadamu daripada bekal di dalam dunia, seperti firman Allah Ta'ala, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Artinya, ambil oleh kamu akan bekal akhirat, iaitu berbuat ibadat dan meninggalkan maksiat pada zahir dan pada batin, maka bahawasanya yang terlebih baik bekal akhirat itu, iaitu takut akan Allah Ta'ala. Surah Al-Baqarah 197. Hadir wal hadir afidakumullah. Dan makna takut itu, iaitu membanyakkan berbuat ibadat yang zahir dan ibadat yang batin, dan meninggalkan maksiat yang zahir dan maksiat yang batin, seperti ikhlas hati kepada Allah Ta'ala. Wazifah kedua, sunat pada waktu hampir zuhur itu, tidur dan dinamakan waktu itu waktu qailulah, supaya ia menolongi akan bangun pada malam
supaya berbuat ibadat seperti makan sahur itu. Sunat supaya menolongi dengan dia atas puasa siang harinya. Maka jikalau ia tidur qailulah dan tiada ia bangun pada malam kerana berbuat ibadah sama halnya dengan makan sahur tanpa puasa. Tetapi jika tiada ia tidur pada waktu qailulah ini, maka ia akan bercampur dengan orang yang ghaflah, lalai, dan dengan orang yang berkhabar-khabar akan yang sia-sia. Maka tidur pada waktu qailulah itu terlebih afdal daripada tiada tidur. Dan jikalau ia tiada bangun pada malam kerana berbuat ibadat sekalipun. Ni. Lebih baik rehat kalau kerja dia duduk dengan orang yang ghaflah ni. Orang yang bawa kelalaian, yang bazir waktu. Yang buat kerja tak senonoh. Duk melepak dengan membazirkan kerja dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini perlu untuk diperhatikan. Lebih baik dia tidur, dia rehat. Qailulah waktu siang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Syahdan. Sebelum tu qailulah, nama dia qailulah sebab dia tidur yang qalil, sedikit. Qailulah, tidur yang sekedap. Kalau bahasa moden hari ini adalah tidur yang quality, short quality sleep. Saya kalau mengajar, kalau dekat luar susahlah. Tapi kalau macam hari kerja dekat office, dekat UIA, waktu rehat tu saya baring tutup mata kejap, kalau dapat 5 minit pun cukup dah. 3 minit pun terlelap sekejap je. Nap. Qailulah. Itu sahaja sudah memberi kekuatan, memberi kecerdasan, memberi hilang, boleh-boleh. Dah boleh, saya panggil kita dah boleh fokus buat kerja setelah itu. Kita dah boleh cukup untuk melaksanakan, meneruskan mengajar. Dah boleh sedap dah tak ngantuk dah. Tapi kalau tak, kita akan rasa penat tu, perlu kepada rehat walau sekejap. Ini ialah kita manusia kan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, syahdan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Bidayatul Hidayah, tiada ada sembahyang ratib pada antara terbit matahari hingga gelincir matahari itu, melainkan sembahyang isyraq dan sembahyang duha itu. Maka yang terlebih waktunya daripada yang demikian itu, hendaklah engkau kerjakan di dalamnya itu akan sesuatu daripada 4 perkara. Perkara pertama, hendaklah engkau kerjakan di dalam waktu ini akan menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam akhirat. Dan jangan engkau masyghul akan ilmu yang lain daripada ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam akhirat. Dan ilmu yang memberi manfaat itu iaitu ilmu yang menambahi takutmu akan Allah Ta'ala dan menambahi pula akan pengetahuanmu akan segala kejahatan dirimu dan kesalahanmu, dan menambahi pula akan pengetahuanmu akan ibadat kepada Tuhan Azza wa Jalla, dan mengurangkan gemarmu kepada dunia dan kesukaannya dan kekayaannya, dan menambahi akan gemarmu kepada akhirat dan membukakan ia akan hatimu pada melihat akan segala yang membinasakan ibadatmu seperti ujub dan riak dan lainnya daripada segala sifat kejahatan yang di dalam hati, supaya engkau peliharakan akan dia. Dan ilmu yang manfaat itu melihatkan akan dikau atas tipu syaitan dan perdayanya, seperti yang tersebut hakikat ilmu yang memberi manfaat itu di dalam muqaddimah kitab ini. Maka rujuk olehmu akan dia. Jadi kita disuruh untuk menuntut ilmu yang utama adalah ilmu yang memberi manfaat. Jadi kalau orang awam, dia ada ilmu yang manfaat dia seperti apa?
orang khas seperti apa, para ulama seperti apa, semua itu ada dibahas. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Perkara kedua, bahawa tiada engkau kuasa akan menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada kuasa menuntut akan dia, tetapi masyghul engkau dengan berbuat ibadat. Jadi ada orang yang tak kuat nak menuntut ilmu, setakat yang fardu itu je lah dia reti. Maka dalam bab ini, takkan kita nak suruh, tak boleh Tuan Haji, dah pencen ni pun Tuan Haji kena belajar ilmu kalam. Itulah tu. Tuan Haji tu dah tua. Dia dah tak boleh lah nak suruh fikir dalam-dalam. Dakik-dakik. Tak boleh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jangan. Maka Tuan Haji tu dia dah pencen. Biar dia fokus dengan amal ibadat dia. Dengan dia punya ialah ibadat dia. Dengan dia punya amalan. Biar dia banyak beramal. Kan? Biar dia habiskan waktunya dengan ibadat. Kalau ilmu setakat mustami' cukup pun tak apa. Dah cukup dah tu, dah bersyukur. Sebab nak suruh dia nak jadi santri, janganlah tuan-tuan dan puan. Jangan. Ini hadirin wal hadirat. Tapi ada orang yang macam tu. Kita kena mengajar orang ni. Tak, kalau mengajar fardu ain tak apalah, mestilah. Tapi semampu dia. Nak suruh contoh dia, umur dia dah umur 70. Dia baru masuk Islam. Dia baca Fatihah pun tak betul. Tak bolehlah kita, tak sah solat. Dia dah tua, lidah dia tu dah terbelit-belit, dah keras dah. Kan? Ni. Saya kenal ada orang putih tuan-tuan. Orang putih masuk Islam umur 50. Dia dah 20 tahun. Sekarang umur dia dah 70. Dia baca Fatihah tak boleh nak betul. Tapi saya tak salahkan dia. Dia dah cuba sedaya upaya. Lidah dia dah keras. Lidah orang putih. Umur 50 baru masuk Islam. Baru belajar Fatihah. Bunyi Fatihah pun saya okey lah. Kan? Tak baca betul pun saya okey lah. Tak ada masalah lah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini nak buat macam mana? Tapi orang sekarang ni, ustaz sekarang mentang-mentang, ini ilmu fardu ain, tak buat ni. Ni tak kisah, dah 20 tahun masuk Islam, tak erti. Ini sesat ni. Mengamakna macam ni boleh kufur dan lain-lain. Na'udzubillah min zalik. Jangan tuan-tuan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni, menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada kuasa menuntut akan dia, tetapi masyghul engkau dengan berbuat ibadat yang sunat, iaitu dengan berzikir dan membaca Al-Quran dan mengucap tasbih dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian itu daripada derajat abidin, dan iaitulah tarikat solihin. Dan adalah orang yang sedemikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Tetapi hendaklah ibadat orang itu dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan jangan riak dan jangan ujub dan jangan sum'ah dan takabur, kerana Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Artinya, tiada disuruh akan mereka itu melainkan kerana menyembah akan Allah Ta'ala, yakni dengan berbuat ibadat akan Allah Ta'ala, padahal mereka itu tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Perkara ketiga, bahawa masyghul engkau akan menuntut akan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin, dan dengan berbuat akan sesuatu yang menyukakan hati orang mukmin, atau engkau berbuat sesuatu yang memudahkan dengan dia segala amal yang soleh, seperti berkhidmat kepada fuqaha yang amilin. Jadi ada di kalangan orang tu, dia tak reti banyak, dia boleh khidmat je, khidmat. Berkhidmat kepada fuqaha yang amilin dan sufiyah yang muhaqqiqin dan ahli agama, dan berkhidmat kepada guru-guru yang mursyidin, dengan berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan segala mereka itu, dan menyampaikan kehendak mereka itu, dan memberi makan dan memberi pakai akan fuqara dan miskin,
dan berulang-ulang ziarah kepada orang yang sakit dan menghantarkan orang yang mati ke kubur dan menolong segala orang yang kesusahan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nah ini, jadi ada orang dia boleh khidmat. Jadi tak semua orang kena di dalam bidang akademik. Tak semua orang pakar dalam bidang keilmuan. Tak semua orang pakar dalam bidang apa. Ada orang dia nak ibadat tapi dia baca Quran merangkak. Dia dah tua, tak boleh dia masih merangkak. So jadi bila dia merangkak tu dia baca setakat yang dia mampu. Dia dah tak bolehlah dia nak khatam satu hari 10 juz. Tapi yang dia tak merangkak berzikir. Maka dia baca Quran mungkin dapat 1 juz. Atau setengah juz. Atau mungkin 3 muka surat. Merangkak kot. Dia penat dah. Tapi dia tak nak sia-siakan waktu dia. Maka dia pun berzikir. Sebab itulah dalam tariqah ada zikir. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Dan lain-lain. Datang Wahabi diperolokkan, dikata itu zikir tak ada makna. Dia tuduh ni bid'ah, Rasul tak buatlah zikir la ilaha illallah, Allah Allah Allah, la ilaha illallah, Allah Allah Allahu dan lain-lain. Terus dituduhlah macam-macam. Padahal ada dalam kitab ulama menjelaskan, sumber hukumnya pun ada dalam kitab ulama telah menjelaskan. Apa lagi kau nak? Itu ibarat dia macam itulah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sekalian yang demikian itu terlebih afdal daripada ibadat yang sunat, kerana sekalian yang demikian itu dibilangkan akan dia daripada ibadat yang muta'addi, yakni yang memberi keuntungan kepada orang lain. Dia muta'addi. Muta'addi itu ia akan hinggap kepada yang lain. Dia akan efek kepada yang lain. Dia akan pergi kepada yang lain juga. Yang menyukakan hati orang Islam kerana sabda Nabi SAW, man asbaha yaumal jumu'ati sa'iman wa 'adha maridan wa syahida janazatan wa tasaddaqa sadaqatan faqad aujaba lahul jannah. Dan sepertinya ada di dalam kitab Targhib. Ini yang ditulis. Kitab Targhib wa Targhib, salah satu sebuah kitab Ibnul Munzir kalau tak salah. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah. Artinya barang siapa berpagi-pagi pada hari Jumaat itu puasa dan ziarah ia kepada orang yang sakit, dan hadir ia akan jenazah, dan memberi sedekah ia akan satu sedekah, maka sesungguhnya wajib baginya syurga. Masya Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Perkara keempat bagi wirid yang ketiga tadi, bahawa tiada kuasa engkau atas yang demikian itu, tetapi masyghul engkau dengan hajatmu kerana berusaha akan belanja dirimu atau belanja isterimu, padahal sejahtera segala muslimin daripada segala kejahatanmu, dan sejahtera mereka itu daripada lidahmu dan keanganmu, dan sejahtera agamamu kerana engkau tiada berbuat maksiat. Jadi ada orang dia ini sibuk bekerja untuk isteri dan anak-anaknya dan untuk dia. Sehingga bila dia sibuk tu, dia tidak berbuat maksiat lah. Yang maksiat tersebut boleh mengganggu kesejahteraan orang Muslim yang lain. Mengganggu kejahatan, mengganggu kesejahteraan yakni lidah atau tangan orang yang duk sibuk tadi. Kalau dia tak bekerja, dia akan buat maksiat, dia akan fitnah, dia akan lain. Dalam hal ini maka engkau dapat dengan yang demikian itu daripada ashabul yamin. Baguslah engkau sibuk dengan kerja kau, walaupun kau kerja dunia, tapi sebab kau sibuk dengan dunia engkau untuk isteri dan anak engkau menyebabkan orang lain ini tak terkena dosa engkau. Bagus. Yang tak bagus tu, dahlah kerja pun tak, apa pun tak, kerja dia duk fitnah orang. Lebih paling teruk lagi, yang kerja dia ambil duit dibayar, buka laptop, buka Facebook account,
Apa yang lain-lain, duk fitnah ustaz-ustaz, duk fitnah apa ulama, kan? Ulama tu mungkin dia tengah terangkan, dipotong, diburuk-burukkan sampai apa macam-macam. Ini yang tak boleh, tuan-tuan dan puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab saya dah melihat bagaimana asatizah ahli sunnah wal jamaah difitnah di social media ni. Yang memang pakai akaun-akaun apa fake account ni, padahal mungkin seorang dapat duit kerja dia duk memfitnah orang melalui online. Ini yang bahaya, tuan-tuan. Ada kadang-kadang bukannya fake account, memang orang dia betul, tapi memang dia dah kerja dalam rangkaian. Nanti dia punya bos bagi tahu, okey, kita potong ni video ni, nanti akan ada yang sebarkan ni, hantar ni, yang lain support. Dia dah buat macam tu dah. Ini kerja pada hari ini, dapat duit tu. Allah tak halalkan duit macam tu. Ni duit ghibah, fitnah. Lebih-lebih lagi dalam ilmu, dalam politik. Pun sama, dalam politik kepartian. Banyak buat fake account. Why, sana. Sami dalam banyak. Sampai semua orang kena ada macam tu. Hati saya macam, tak boleh lah. Tapi sebab apa? Sebab apa, ini pekerjaan yang memang di dalam tasawuf ni memang termasuk maksiat lidah, tuan-tuan. Zaman sekarang bukan maksiat lidah, maksiat jari, tuan-tuan, maksiat jari. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni yang tersebut di dalam firman Allah Ta'ala. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali di masa yang disebut ni dalam kitab Ihya, dan juga dinukil atau disebutkan lagi oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Apa dia kata? Artinya, adapun orang yang diberi akan dia suratan dengan tangan kanannya, maka lagi dihisapkan akan dia akan hisap yang sedikit, dan berbalik ia kepada ahlinya itu padahal ia sejahtera. Surah Al-Insyiqaq 7-9. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan inilah sekurang-kurang martabat orang yang mendirikan agama Islam. Adapun martabat yang terkebawah daripada itu, maka iaitu martabat ashabus shimal, dan iaitulah orang yang dipermainkan oleh syaitan kerana mereka itu masyghul akan sesuatu yang menggugurkan akan agama mereka itu, wal'iyadzubillah, atau memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan di dalam dunia dan akhirat, dan seyuknyanya engkau jauhkan akan martabat yang rugi ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah perkara-perkara yang perlu untuk kita ambil cakna. InsyaAllah wirid yang keempat kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Semoga kita semua sentiasa istiqamah di dalam beramal, tuan-tuan, di dalam melakukan kebajikan, dan kita sentiasa mendapatkan keikhlasan dalam beramal. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.